KPM. Dah pukul 6 ni. Tak ada pula siapa-siapa kat sini. Cakap pukul 6 nak malu. Kejap. Saya cuba telefon ni. Tak sampai dekat luar. Kita nak mulakan tapi saya nak cek diorang semua yang kat luar sebab masing-masing tak ada tapi semua dah ada ni. Jom kita pergi luar je sekarang. Hari ni panas betul lah. Bang, Milo satu bang. Kalau panas-panas macam ni, kena Milo segelas memang kuat dan bertenaga. Tapi saya percaya dalam kalangan anda, kalau nampak van Milo ini, pasti dapat mengimbas semula kenangan waktu zaman sekolah dulu. Nampak van Milo di sekolah, tak sabar teruja nak keluar kelas beratur, ambil Milo minuman percuma. Tapi kalau bercerita tentang Milo juga yang mempunyai kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri yang mana telah melahirkan ramai bakat-bakat yang menyelah dalam bidang sukan sehingga nama mereka digilap di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Salah seorangnya, ini dia Farah N. Abdul Hadi. Hai Farah, apa khabar? Baik. Okey, cerita tentang Farah N, siapa tak kenal, merupakan atlet gimnastik artistik Malaysia dan juga bekas atlet sekolah sukan Bukit Jalil. Farah, Betul. nampak van Milo, boleh tak ingat memori masa zaman sekolah? Memang ingat sangat, especially masa saya main MSSM dulu, memang ada van Milo dekat luar. So, masa habis pertandingan mesti lari nak pergi ambil Milo. Kadang-kadang masa pertandingan tu minum Milo sekali. Ini memang saya kira pengalaman bukan saja Farah tapi semua murid-murid yang melalui zaman persekolahan. Yang pastinya juga kalau nak diceritakan tentang kerjasama KPM dan juga Milo ini untuk melahirkan bakat-bakat ataupun atlet-atlet MSSM, tentu besar maknanya. Saya nak perkenalkan seorang lagi. Ini dia Encik Halim Saad. Ini merupakan bekas ataupun pemain simpanan KLCT yang menang malam tadi. Tahniah Tak ada, kurang sajalah Cik Halim. Sebenarnya IC saya 02. Tapi anak dilahirkan di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Dan bapa saudara di Johor Bahru. Jadi sokong mana malam tadi? Fair. Saya di tengah-tengah. Okeylah, baik. Sebenarnya Cik Halim merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan KPM. Jadi bila dah ada kat sini, sewajarnya untuk saya tanyakan kepada Cik Halim sendirilah, melihatkan kepada kerjasama KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Milo ini untuk melahirkan bakat-bakat muda.
dalam bidang sukan dan pembangunan sukan ni bagaimana Cik Alim? Okey, baik Rina. Sememangnya kerjasama di antara pihak KPM dengan pihak Milo atau Nestle Product telah pun berlaku sejak tahun 1968. Dah lama. Dah Maksudnya lama tu. kalau ikutkan tahun dah 53 tahun kerjasama di antara KPM dengan pihak Milo ini. Jadi sememangnya kerjasama dalam pembangunan sukan memang tidak dinafikan. Kalau macam Farah sebut tadi, MSSM mesti automatik kita akan ingat Milo. Bila Milo, kita akan ingat MSSM. Dan kalau kita ikutkan dari segi penajaan, pihak Milo pun satu angka yang agak besar. Wow. Yang mana pihak Milo ini membantu dari segi pertandingan kejohanan MSSM, yang mana bantuan dari segi medal, hadiah, promosi, t-shirt pegawai, t-shirt atlet murid kita, semua ditaja sepenuhnya oleh pihak Nestle Milo. Selain daripada topik utama kita pada hari ini, yang kita akan bincangkan ialah Majlis Anugerah Sukan KPM MSSM Milo, yang juga ditaja sepenuhnya oleh pihak Nestle Product. Yang mana Rina sebut tadi, sememangnya melalui program ataupun pertandingan kejohanan MSSM ni telah banyak mencungkil atlet-atlet daripada peringkat sekolah, peringkat nasional, seterusnya ke peringkat Olimpik. Contoh yang ada di depan kita lah. Farah, kan? Rasa berbangga dapat Jadi, berdiri sebelah Farah. kalau kan, boleh hari saya ni. nak ambil kesempatan ini Silakan. untuk merakamkan ucapan berbanyak terima kasih pada pihak Nestle di atas kerjasama yang tidak pernah berbelah bagi terhadap Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, melihatkan kepada kejayaan Farah Ann sendiri kan, sebenarnya mungkin ramai dalam kalangan penonton kita nak tahu juga sejak bila bermulanya Farah sendiri, keterlibatan Farah dalam bidang sukan ni. Saya memang bermula bagi aktif dalam bidang sukan gimnastik ni daripada umur 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Wow. Memang saya sekarang dah berumur 27 tahun. So 24 tahun saya telah pergi aktif dalam sukan gimnastik dan saya masuk national team semasa saya umur 8 tahun dan 13 tahun, minta maaf, 10 tahun saya mula mewakili Malaysia. Dan sampai sekarang lah saya telah mewakili Malaysia ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Wih, hebatlah Cik Halim. Ternyata sebenarnya banyak bakat-bakat sukan yang dapat dilahirkan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, MSSM dan Milo ini sendiri. Ya, betul. Tengok Milo ni pun memang Sedap. sedap Sedap juga kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam ni. Saya ingatkan kat dalam Rena, Farah, Cik Alim. Ya. Tapi kenapa kat luar ni? Yalah, nampak Milo mestilah duduk kat luar. Tadi kat dalam. Kan kita janji kat dalam. Alamak, terlupa pula bila dah borak-borak dengan Cik Halim dan Farah, nampak pula Milo, terus terlupa. Sebab kan bukan kita nak berbincang berkenaan Milo saja, kita kan ada satu majlis anugerah Ya, kita nak bincangkan. betul. Sebab tu kita nak bawa tetamu nanti masuk ke dalam. Tapi sebelum tu kita nak berterihat seketika. Tapi dah halang kat Kita luar ni. minum dulu. Sekejap. Okey, siapa nak Milo? Silakan. Ha. Ladies first. Okey, boleh ambil? Alright. Terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, terus kekal bersama dengan kami di TV KPM. Assalamualaikum semua, apa khabar? Itulah tadi kita bawakan sedikit pengenalan program yang akan kami bawakan pada hari ini. Dan kebiasaannya pada jam 6 petang ini kita akan mulakan dengan program kemahiran sukan kan. Dan hari ini sangat istimewa juga kerana kita gantikan dengan program ini untuk kami bawakan kepada anda, iaitu Majlis Anugerah Sukan KPM, MSSM dan juga Milo untuk tahun 2019. Ini dah lama sangat berhutang ni, akan dibawakan pada hari esok siaran secara langsungnya. Untuk itu kita bawakan selain daripada Encik Halim tadi, Farah Ann, kita bawakan juga ke studio pada petang yang sangat indah ni adalah siapa lagi kalau bukan Pak Nen ataupun Encik Isnin Mahadi, Timbalan Pengarah Bahagian Sukan Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia. Assalamualaikum, sihat ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Kali ini kembali sama dengan kita di studio lain pula kali ini. Encik Isnin, mungkin sedikit pengenalan lah berkaitan dengan anugerah sukan yang ingin diperkenalkan ini bersama dengan kita penonton di Didik TV ni, silakan. Okey, terima kasih. Ya. Ya. Okey, untuk memulakan penerangan tentang majlis yang akan kita adakan pada 2 hari bulan Disember, Ya. iaitu pada hari esok. Ini merupakan highlight lah yang kita nak memberi penerangan tentang majlis anugerah ini. Ya. So anugerah KPM MSSM Milo ni adalah merupakan satu anugerah yang telah lama kita adakan.
iaitu sejak tahun 1968 lagi. Kalau kita kira kalau tahun 2022 ni dah 53 tahun. Kan? Tetapi kalau kita lihat edisi yang untuk kita 2019 punya anugerah ni, maknanya sudah kali yang ke-51 lah. Wow. Dan pada tahun 2004 tu dia memberi nafas baru. Pada asalnya nama dia adalah Anugerah MSSM Milo sahaja. Tetapi apabila nama Kementerian Pendidikan telah ditukar, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. So pada tahun 2013 tu maknanya Anugerah Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia, MSSM dan Milo. Ada libat urus di antara KPM, MSSM dan juga rakan penaja lah, Milo. Itu sangat menarik juga. Sebab tu kita bawakan lorinya di pekarangan si pentas pada petang ini. Encik Isnin, kalaulah nak dikongsikan, sebab bercerita mengenai anugerah sukan, ini untuk menghargai atlet murid kita, kehebatan mereka di bidang sukan dan juga akademik. Objektifnya untuk dikongsikan, Encik Isnin. Okey, kalau kita lihat dari segi objektif majlis ini, yang pertamanya adalah untuk memberi galakan kepada atlet murid, guru dan pemimpin di kalangan warga Kementerian Pendidikan Malaysia ini supaya berusaha dengan lebih kuat lagi untuk mencapai kecemerlangan, kejayaan dalam bidang sukan yang diceburi. Yang itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberi motivasi kepada mereka supaya mereka lebih berusaha lagi. Tadi menggalakkan mereka untuk berusaha. Yang ini untuk memotivasi supaya mereka meningkatkan lagi kemahiran ataupun pencapaian mereka di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dan yang ketiga, dia memberi pengiktirafan kepada mereka, terutamanya warga Kementerian Pendidikan Malaysia ni, atlet murid kita, guru, pemimpin dan sebagainya, mengiktiraf tentang kejayaan mereka di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang sukan yang mereka ceburi. Ya, okey, maksudnya atlet murid ni juga dinilailah dari sudut pencapaian mereka. Okey, sebab ramai yang bertanya, masa saya buat kemahiran sukan gimnastik tu di Dek TV ni, ada juga komen-komen ni, Encik Isnin. Kata kenapa gimnastik tu tak bawa Faraen? Faraen ni bekas pelajar juga kan? Ya, bekas pelajar sekolah sukan Bukit Jalil. Nakal ke masa belajar dulu? So far budak-budak atlet murid di sekolah sukan Malaysia ni bagus-bagus semuanya. Keadaan yang baik. Dia sebab mereka ni terpilih. Ya. Okey, ada tujuannya sebab kita nak bawakan juga Faraen, dan Hazrina berada di sana tidaklah jauh. Mungkin ada sesuatu yang juga ingin dikongsikan, silakan. Terima kasih Hanif dan juga Cik Isnin mendengarkan penjelasan daripada Cik Isnin sendiri berkenaan dengan anugerah sukan Kementerian Pendidikan Malaysia MSSM Milo ini. Saya rasa berbangga hari ini dapat bersama dengan Faraen, salah seorang penerima anugerahnya. Kalau tak salah tahun 2012. 2011. 2011. Sebab saya habis sekolah Form 5 masa tu di 2011 dan saya terima anugerah itu pada tahun yang sama. Jadi rasanya tak terlambatlah kalau nak ucapkan tahniah sebab belum pernah ucap tahniah. Baik, kalau bercerita sebagai bekas atlet murid Sekolah Sukan Bukit Jalil, pasti ada banyak pengalaman sewaktu Farah sendiri berada di sana. Mungkin boleh kongsikan untuk penonton kita pada hari ini. Memang banyak sangat pengalamannya lah saya di sana daripada Form 1 hingga ke Form 5. Memang di sekolah sukan saya rasa banyak memori-memori yang indah yang saya telah lalui. Semestinya sekolah sukan ini adalah salah satu perkara yang sebagai gimnas saya dapat dua-dua melakukan saya punya training dan juga pergi ke sekolah. So saya dapat melalui dua-duanya dan juga dapat aktif dalam kedua-duanya. So saya boleh berjaya dalam bidang sukan dan juga di sekolah. Tetapi saya sangat bersyukur sebab dapat pergi ke SSBJ dengan guru-guru, cikgu-cikgu yang sentiasa memberikan saya semangat dan juga mereka juga datang. Yalah, saya cerita pertama sekali saya miss schedule. So saya ada training 7 sampai 8.30, saya ada kelas 9.30 sampai 2.30, saya ada training 3 sampai pukul 7 dan kelas malam 8.30 sampai pukul 10. Dan sememangnya guru-guru di sana memberikan ekstra sebab kita ada kelas tambahan masa nak pergi PMR, SPM dan kita juga ada banyak majlis-majlis yang kita ada, ingat lagi ada malam yang Olympian Night dan kita ada pesta buah-buahan, pesta hari raya. Dia untuk memupuk semangat di antara semua atlet-atlet yang di sana dan saya sangat
bersyukur dah dapat dan berterima kasih kepada semua guru-guru saya di SSBJ dan sebab semua pelajaran yang saya dapat di sana, saya dapat menjadi seorang atlet yang berjaya pada hari ini. Tapi kan bila Farah menyentuh tentang jadual yang sangat padat bermula seawal pagi hingga malam ini, pastinya setiap daripada atlet murid ini dituntut untuk mempunyai disiplin diri yang tinggi. Betul. Bagi Farah sendiri sebagai seorang bekas atlet murid, bagaimana sebenarnya melihatkan kepada disiplin diri yang perlu ada kepada setiap atlet murid ini? Memang salah satu perkara yang kita perlu ada sebagai seorang atlet dan sebagai seorang pelajar adalah disiplin untuk mencatur masa. Sebab tanpa disiplin tu kita tidak dapat berjaya. Sememangnya memang padat, tetapi sebab itu adalah saya dapat berjaya dalam dua-dua bidang, sebagai atlet dan juga sebagai seorang murid. Sampai sekarang saya pun telah habis degree saya dan sebab saya punya time management yang sangat bagus yang saya pelajari daripada masa itu, saya dapat kawal setiap perkara yang saya ingin melakukan, saya dapat buat dengan bagus. So memang itu adalah untuk saya, sekolah SSBJ adalah memberikan saya kelebihan itu. Okey, baiklah. Hanif, ini adalah salah satu contohlah bekas atlet murid yang sebenarnya berjaya dalam kedua-dua bidang. Kadang-kadang orang sering memandang bahawa kalau cemerlang di bidang sukan, mungkin ramai yang tidak memberi fokus dalam dunia pelajaran. Tapi hari ini kita berjaya buktikan salah seorang bekas atlet muridnya. Betul, dan setuju sehingga menjadi Olimpian antara pencapaian tertinggi di mana-mana sukan sekalipun. Dan ini antara cikgu dan juga pengetua yang pernah bersama-sama jugalah di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Cik Seni melihat kepada ini antara atlet yang dilahirkan oleh Sekolah Sukan Bukit Jalil. Saya percaya ramai juga atlet-atlet lain di sekolah sukan masing-masing, di sekolah masing-masing sekalipun dalam bidang sukan ini. Tetapi dalam sudut pelaksanaan pada tahun ini, anugerah sukan yang ingin diberikan dengan pandemik, dengan COVID-19 ni, dan kita perasan juga ini anugerah untuk tahun 2019. Jadi bagaimana pelaksanaan untuk tahun ini, anugerah sukan ini, Cik Seni? Okey, Cik Anip, sebenarnya apabila pandemik COVID-19 melanda negara kita, pada asalnya anugerah ni dilaksanakan secara bersemuka di hotel dan sebagainya. Tetapi apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, so apabila kita nak melaksanakan secara bersemuka, tergendala, tertangguh. Dan akhirnya sepatutnya kita laksanakan pada bulan Oktober 2020. Okey. Kita melihat kepada pencapaian 2019 tahun sebelum itu. Tetapi sekarang tertunda kepada tahun 2021. Dan perancangan itu tertangguh beberapa kalilah sehingga akhirnya pihak Nestle berbincang dengan BSKK. Kita putuskan supaya kita melaksanakan dalam bentuk secara virtual. Dan sesi rakaman itu telah dilaksanakan dan akan dilangsungkan pada 2 hari bulan Disember, iaitu pada esok lah. Iaitu pada pukul 10.30 pagi sehingga pukul 12.30 melalui Facebook, iaitu Facebook KPM dan Facebook Milo. Kira hari ini kita highlight lah. Betul, kita nak war-warkan lebih dah. Dan kabarnya juga Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan juga akan turut menjadi tetamu istimewa bagi menyempurnakan majlis dan menyampaikan ucapan perasmian tersebut. Melihat kepada anugerah-anugerah ini, saya percaya Cik Seni juga pernah terlibat secara langsung, dipilih sebagai penerima juga. Kalau tak keberatan nak dikongsikan, Cik Seni? Ya, sebab Asyik Farah je kan? Tadi Farah kan? Uniknya saya bawa Farah sebab pada masa Farah menang anugerah puteri 2011, pada masa itu saya menang sebagai anugerah guru berjasa. Dan Farah masih ingat betul cerita betul. Ada gambar. Ada gambar, ada bukti betul. Masa tu Farah I think form 5 that time. So sekali lagi saya diberi anugerah. Actually anugerah itu bukan kita minta, itu adalah pengiktirafan dan saya rasa bersyukurlah kerana pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak Majlis Sukan Negara memberi penghargaan dan pengiktirafan saya. 2017 sekali lagi saya diberi iaitu anugerah jurulatih cemerlang lelaki. So saya terimalah. Dan pada masa saya berlari dulu sebagai atlet, dicalonkanlah. Pada masa itu setiap negeri dicalonkan putera dan puteri. So saya adalah putera daripada Johor, mewakili Johor, tapi pada masa itu kalah lah. Sebab persaingan sangat tinggi sebenarnya. Maksudnya semasa berlari pun dicalonkan, dan dari guru pun dicalonkan. Dan juga melihat kepada perkara-perkara sebegini, mungkin melihat kepada anugerah-anugerah ini, bagaimana sebenarnya sukar tak nak tercalon? Sebab ialah kita melihat nama-nama besar kan, macam Farah N berada di sana, Cik Isnin juga antara pencalonan dan berjaya memenanginya. Tapi bagi mereka yang menonton ini, mungkin ada semangat lain untuk mereka melihat bagaimana untuk dicalonkan? Sebab itu bila kita
create ataupun kita laksanakan majlis anugerah ni. Ia merupakan satu yang saya sebut tadi lah, satu galakan, satu motivasi, pengiktirafan supaya warga Kementerian Pendidikan Malaysia ni berusaha ke arah itu. Tetapi apabila kita menjadi jurulatih, sebenarnya kita punya filosofi kita sebagai jurulatih ataupun guru bukan kita nakkan pengiktirafan itu sebenarnya. Tetapi secara tak langsung apabila kita mencapai satu tahap yang tinggi, saya rasa agensi ataupun orang akan mengiktiraf kita. Kita tak jadi kos supaya diiktiraf. Dia tak boleh jadi sebenarnya. Betul. Kita jadi Dia kos tak akan dulu. jadi. Pengiktirafan tu datang You kemudian. buat dulu kerja you dan you mencapai satu kejayaan cemerlang kan. Dan kalau orang iktiraf, alhamdulillah. Tetapi kalau orang tak iktiraf, bagi saya kita tak perlu rasa kecil hati lah. Sebab kita ada matlamat kita sendiri. Bukan matlamat kita nak menang anugerah. Kita nak kemenjadian murid macam Farah tu. Kan kita lihat bila Farah dah habis sekolah, dia berjaya dalam bidang sukan, dalam bidang akademik, dalam bidang kehidupan dia dan sebagainya. So kemenjadian murid tu yang lebih kita memberi tumpuan lah. Dan anugerah pengiktirafan itu adalah kata orang bonus lah kepada mereka yang cemerlang dalam Terharunya saya dengar. Azrina, macam mana terharu tak? Saya sendiri berasa amat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Cik Isnin sendiri, kerana apa yang penting sebenarnya dorongan daripada individu itu sendiri. Dan pengiktirafan yang diberikan itu sebenarnya adalah sebagai satu pemangkin dan dorongan untuk lebih berjaya. Dan ini juga mungkin Farah boleh kongsikan bagaimana sebenarnya setelah memenangi Anugerah Puteri itu, ia menjadi satu penguat semangat bagi Farah, dorongan untuk lebih memajukan diri dalam bidang gimnastik. Betul, sebab seperti Cikgu Isnin, untuk saya Cikgu Isnin. Dia panggil cikgu. Seperti Cikgu Isnin cakap, memang saya sebagai seorang atlet dan seorang murid, saya berasa sangat bangga sebab saya menjadi seorang atlet bukan untuk memenangi anugerah, tetapi saya memang minat, saya nak melebihkan saya punya skill dan untuk mewakili Malaysia. So saya sangat bersyukur semasa saya dapat tahu yang saya dapat memenangi anugerah ini, dan saya rasa memberikan suntingan lebih semangat untuk lebih berjaya lagi dalam dua-dua bidang sukan dan juga dalam bidang pelajaran saya. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang saya sangat bangga sebab saya dapat melakukan kedua-dua, dan selepas itu saya umur 17 tahun dan saya ingin lebih berjaya lagi dalam bidang sukan, dan saya rasa dengan anugerah ini memberikan saya semangat yang besar untuk lebih berjaya lagi. Wah, mendengarkan apa yang dikongsikan Farah ni, pastinya saya rasa berbanggalah, bukan saja dapat bersama dengan Cik Isnin hari ini, bersama dengan Farah. Hanif tak kurang hebatnya Farah. Pemain bola sepak yang Saya dah agak dah nak ke situ dah tu. ramai. Dia bukan apa. Ni sebab tu ramai yang sejak selepas Olimpik 2020 ramai yang meminati sukan gimnastik. Sebab dia kata-kata semangat sebeginilah, dan kita nak teruskan juga Penguat, semangatnya. Betul, penguatnya tu kita akan teruskan perkongsian berkaitan dengan anugerah sukan KPM, MSSM dan juga Milo 2019 ni. Tapi sebelum itu kita ingin berteriak seketika. Tapi kita nak sapa juga rakan-rakan yang berada di luar. Maklumlah bila kita dah masuk balik dalam ni, kabarnya di luar tu memang meriah. Dan juga ramailah ni rakan-rakan kami di Pekarangan Seri Pentas, juga ada kru-kru kami di Didik TV mengambil kesempatan dan dijamu oleh pihak Milo, antara rakan penaja yang juga nampak tu kepanasan tu semua tu. Untunglah dapat minum Milo kan. Tapi yang bercakap semua tu kita kat dalam ni. Tapi tak apa, kita terus raikan dan kita nak berteriak seketika. Terus kekal dengan kami hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali bersama kami di Didik TV KPM, dan tadi lintas langsung dari Pekarangan Lobi Seri Pentas. Kita boleh nampak ada 2-3 orang muka yang sama dan macam 3-4 kali tu. Itu kita akan periksa balik. Jadi berhati-hati. Kita nak teruskan juga bersama dengan Cik Isnin Mahadi untuk kita bawakan kepada anda berkenaan dengan Hari Anugerah Sukan KPM, MSSM dan juga Milo 2019. Cik Isnin, tadi kita dah bawakan latar belakangnya berkenaan dengan anugerah sukan ni, kepentingan objektifnya juga. Tapi melihat kepada anugerah sukan, mungkin apakah kriteria ataupun kategori-kategori yang dipertandingkan ni, Cik Isnin? Bagi anugerah sukan KPM MSSM Milo ni ada 13 anugerah yang kita calonkan lah, kita pertandingkan, iaitu yang pertamanya anugerah Tunas Harapan. Tunas Harapan ni adalah bagi atlet murid perempuan sekolah rendah yang mempamerkan kecemerlangan dalam bidang sukan.
di peringkat kebangsaan dan antarabangsa lah. So ada anugerah Tunas Harapan Puteri untuk perempuan, putera untuk lelaki. Itu dah 2. Okey. So seterusnya anugerah pendidikan khas. Okey. Pendidikan khas bagi atlet murid yang istimewa yang Paralimpik ni. Ada 2 kategori juga, yang puteri dan putera. Kita bagi juga pengiktirafan kepada atlet-atlet yang istimewa betul. ini. Seterusnya anugerah khas puteri dan putera yang Farah pernah memenangi tu. Okey. Yang ini adalah atlet bagi sekolah rendah atau menengah yang telah mempamerkan prestasi cemerlang dalam bidang sukan, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Okey. Sama juga ada puteri dan putera, anugerah khas. Yang sukan dia tak dipertandingkan dalam kalender MSSM. Okey. MSSM ada 24 sukan saja. Okey. Sebab tu dia kata anugerah khas puteri dan putera. Faham? Okey, seterusnya anugerah puteri sukan. Puteri sukan saya silap tadi. Sebenarnya siapa tu? Farah tadi yang puteri. Puteri. Puteri Patut tadi dia sukan. macam geleng-geleng Dia macam tadi. geleng kepala. Okey. Alamak, sorry dah Farah. Anugerah puteri sukan. Okey. Yang ini bagi atlet perempuan sekolah menengah yang cemerlang dalam bidang sukan, dan anugerah putera bagi lelaki lah, sekolah menengah. Ini kategori sekolah menengah. Sepasang lah ya. Okey. Lepas tu anugerah guru berjasa wanita, kita kategorikan wanita, dan anugerah guru berjasa perempuan. Guru berjasa ni maknanya di kalangan guru. Dia guru matematik ke, dia guru apa, tetapi dia sangat memberi dari segi penglibatan dia, sumbangan dia, pencapaian dia dalam bidang sukan. So kita panggil guru berjasa, lelaki dan perempuan. Dan seterusnya anugerah tokoh sukan yang pernah dimenangi oleh ramai tokoh-tokoh besar seperti Datuk Marina Chin dan sebagainya kan. Ini adalah daripada kalangan tokoh-tokoh pemimpin lah. Okey. Seterusnya ada 2 lagi, iaitu anugerah emas, iaitu bagi murid lelaki dan perempuan yang cemerlang dalam bidang sukan. Yang menjadi ikon. Emas ni maknanya dia paling keren lah. Dia menjadi ikon kepada atlet murid di Malaysia lah. Dan seterusnya anugerah jurulatih sukan gemilang. Yang ini bagi atlet-atlet yang yang cemerlang, anugerah jurulatih sukan yang saya pernah menang pada tahun 2017 lah. Okey. Baik, dan kalau nak dikongsikan, sebab kita tahulah macam Cik Isnin, Farah juga antara penerimanya. Mungkin ada nama-nama lain yang pernah menjadi penerima yang mungkin boleh menjadi inspirasi kepada mereka yang menonton pada petang ini? Ramai lagi. Contohnya kalau kita lihat yang saya sebut tadi, Datuk Marina Chin yang merupakan tokoh dari segi kepimpinan tahun 2016. Kita punya penerjun Nur Dabita pernah dia sebagai mutiara inspirasi pada masa itu. Okey. Sukan pada tahun 2016 iaitu Datuk Nicole David pernah pada tahun squash. Aifa pun squash pernah pada tahun anugerah emas pada tahun 2018. Datuk Pandarela Rinong pernah 2 kali pula tu, pada 2008 dan 2011. Dan Farah Ann lah anugerah puteri pada 2011. So ramai lagi lah, Rashid Siddiq dan sebagainya. Kalau kita lihat nama-nama besar di peringkat senior yang memenangi pingat di Sukan C, di Sukan Asia, Sukan Kompolan, dan yang layak ke sukan Olimpik itu, kebanyakan adalah bermula daripada mana? Daripada arena majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia. Sebab mereka semua bersekolah kan. So sebab tu kita kata pembangunan, penggalakan sukan tu kita kena mulakan daripada akar umbi, daripada sekolah. So kalau daripada sekolah itu pembangunan dia kemas dari segi dari segi kita motivasikan mereka, dan kita rasa Malaysia akan menjadi salah satu negara yang nama yang besar, kuasa besar seperti China dan sebagainya. Betul. Apatah lagi kita ada pool of talent tu yang memang tidak berhenti daripada peringkat sekolah, dan itu pastinya antara kriteria dan juga kelibat tanggungjawab pihak MSSM juga dalam memastikan bahawa kita tidak akan ketandusan bakat-bakat. Azrina, mungkin ada sesuatu juga nak dikongsikan bersama dengan Farah? Betul, Hanif. Sebenarnya bila menyentuh tentang 13 anugerah ini dan apabila Farah sendiri menerima anugerah puteri, kalau kita lihat kriterianya adalah untuk atlet murid perempuan sekolah rendah atau menengah yang mempamerkan prestasi cemerlang dalam sukan-sukan di luar kalender MSSM, yang mana kalau kita lihat perjalanan mungkin dari segi titipan pengalaman Farah sendiri, bukan sahaja berada di pentas kebangsaan
kebangsaan tapi juga di arena antarabangsa baru-baru ini di Sukan Olimpik di Tokyo. Boleh kongsikan pengalaman kisah sewaktu Olimpik di Tokyo sehingga mengundang sebab dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri. Apabila Farah M menitiskan air mata, pasti ada jalan cerita ataupun kisahnya yang tersendiri, Farah. Sememangnya sebagai seorang atlet, sememang Sukan Olimpik ialah impian dan ialah impian saya daripada umur sangat kecil untuk beraksi di Sukan Olimpik, untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Dan dengan kisah yang menitis air mata tu, semasa saya habis pertandingan di situ, saya akhirnya dapat menggelar diri saya sebagai seorang Olimpian. Dan itulah cita-cita yang saya telah membawa dalam diri saya daripada umur 8 tahun lagi. Dan pada masa itu saya telah mengetahui bahawa ini adalah impian saya dan saya telah capai impian saya yang saya ingin lakukan dalam sukan gimnastik. Dan sebab itulah saya sebab saya rasa bangga dengan diri saya sendiri kerana dengan saya melalui banyak perkara dalam sukan saya, dengan injuries, dengan banyak perkara yang telah menjatuhkan saya, tetapi saya telah bersungguh-sungguh dan semasa saya sampai di Tokyo saya ingin melakukan yang terbaik dan saya telah lakukan itu. Saya berjaya menjadi seorang Olimpian dan sebab itulah semasa saya habis semua emotion tu saya telah rasa dalam satu masa yang dekat. Dan sebab itulah saya rasa walaupun kadang-kadang impian kita daripada umur 8 tahun, kalau kita bekerja keras, kalau kita ingin lakukannya, kita boleh lakukan. Tapi perjalanan itu tidak mudah ya, Farah? Tidak mudah. Kerana bermula seusia 8 tahun, Hanif. Dan perjalanan untuk mendaki sehingga ke puncak Olimpik itu berjaya diharungi. Farah sendiri, kalau ada titipan satu perkongsian yang cukup manis lah untuk dikenang sepanjang berada di Tokyo sendiri sewaktu menyertai Sukan Olimpik ini, apa yang mungkin Farah boleh kongsikan? Saya rasa untuk saya kenangan yang paling manis ada dua. Yang pertama adalah semasa saya sampai di Athletes Village. Semasa saya ialah sebab dengan banyak sangat saya punya yang saya perlu lalui dengan postpone Olympics, dengan tidak tahu kalau akan lakukan. Dan semasa saya sampai di Athletes Village tu, saya nampak 5 Olympic rings dan saya tahu saya dah berjaya. Dan lagi satu adalah semasa saya melakukan saya punya floor exercise, which kalau banyak orang tahu ialah saya punya pet event, dan saya ingin menunjukkan saya punya aksi dan juga untuk perform, untuk beritahu di dunia yang sukan, especially Malaysian Gymnastics, boleh capai ke prestasi Sukan Olympics. Dan sebab itu saya melakukan yang terbaik di sana. Dan selepas saya habis floor exercise tu, dalam hati saya tahu yang saya telah lakukan yang terbaik. Dan itu adalah kenangan yang saya tidak akan lupa, sebab saya ingat lagi saya lambai dekat kamera untuk ibu bapa saya masa itu juga. Kami sendiri saat Farah menceritakan di sini ni, rasa masih lagi meremang bulu roma. Betul ni? Ya, betul. Saya ingatkan dia lambai tu untuk kita juga. Untuk semua rakyat Malaysia, rakyat Malaysia. Farah, kalau boleh saya tanya, nak selit satu soalan lah, sebab ada juga cikgu Isnin di sini antara yang melihat Farah membesar. Adakah proses sampai nak menjadi Olimpian itu dari peringkat sekolah itu telah dibentuk, telah diterapkan mentaliti itu daripada cikgu-cikgunya, dari peringkat MSSM pertandingannya sebegitu, Farah? Semestinya, sebab sememangnya sebagai seorang atlet, especially di Malaysia, kita memang akan melalui MSSM. Dan detik-detik itulah yang membina karakter, membina saya, semangat saya untuk melakukan yang terbaik dengan cikgu-cikgu di sekolah, dengan pembinaan sekolah sukan untuk atlet. Supaya kita boleh dua-dua lakukan. Sebenarnya sebagai atlet kita nak jadi thinking atlet. So kita kena ada pelajaran dan juga menjadi seorang atlet. Dan sebab itu saya setiap kali saya pergi pertandingan, pengajaran-pengajaran yang saya lalui di sekolah, di gym, memang semestinya adalah semua stepping stone yang saya lalui yang membolehkan saya berjaya sebagai seorang atlet di peringkat dunia sehingga saya menjadi seorang Olimpian. So sememangnya saya berterima kasih sangat kepada Sekolah Sukan Bukit Jalil, kepada KPM, sebab mereka telah memupuk nilai-nilai semangat seorang atlet dan student untuk berjaya di masa yang akan datang. Ya, wah, luluslah jawapan tu cikgunya. Lulus. Itu bukan jawapan yang saya karang. Itu semula jadi daripada Farah. Ini jawapan berdasarkan pengalaman. Betul. Ya, setuju. Seorang Olimpian kot, kan? Betul. Okey, Rina, kita nak bertindak seketika sekali lagi sebab selepas ini dengan berat hatinya saya terpaksa merelakan Rina dan juga Farah keluar. Sebab saya sempat minum Milo tak tadi? belum berkesempatan. Sempat ambil je. Saya tak sempat, jadi eloklah saya bergerak dulu. Ya, betul. Tapi kita nak terus untuk meruarakan tentang kehangatan dan juga untuk kita meraihkan anugerah
Sukan KPM MSSM Milo 2019. Berhenti seketika, terus kekal dengan kami hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, kembali bersama dengan saya Harif Miswan di studio pada petang ini untuk kita bawakan kepada anda berkaitan dengan satu lagi majlis anugerah Sukan KPM, MSSM dan juga Milo 2019. Kenapa 2019? Sebab kita nak terus meraihkan atlet-atlet ini menurut pencapaian pada tahun 2019. Maklumlah dengan terjadinya pandemik, tapi tetap kita raikan pada tahun 2021 ini. Saya bersama dengan Encik Isnin Mahadi, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Sukan Co-Curriculum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia. Cik Isnin, okey, kita dah berada hampir di penghujung ini. Mungkin ada banyak lagi perkara yang ingin kita kongsikan dan antaranya, sebelum saya nak ke soalan yang terakhir ini, sebagai salah seorang bekas penerima, apa sebenarnya anugerah itu berikan kepada penerima-penerima ini dari sudut semangatnya, dari sudut motivasinya sebagai seorang penerima anugerah ini, Cik Isnin? Ini kira peribadi, ya? Peribadi, ya. Kalau tanya saya soalan tu, saya dah sebut tadi kan, benda tu kita tak, pada asalnya bila kita menjadi guru, kita hanya fikir tentang dari segi apa, kita nak mengajar kan, atlet murid. Sebab kita bermain, kita punya sasaran kita ataupun kita punya yang kita mengajar itu adalah apa? Murid. Kalau di sekolah biasa murid lah. Kalau di sekolah sukan Malaysia, kita panggil dia atlet murid. Dan tujuan kita ataupun matlamat kita hanya apa? Kita melaksanakan tugas kita yang diamanahkan itu dengan yang terbaik lah. Itu kita punya matlamat kita, fokus kita. Tetapi apabila kita buat sesuatu tu dalam keadaan yang 110% lah, bukan 100% lah. Dan biasanya insya-Allah lah, dengan berkat doa, kegigihan, keyakinan kita, kita ada planning yang baik kan, jangka masa pendek, jangka masa panjang, dan apabila ia berhasil dan kita jadi satu kepuasan. Dan apabila ada anugerah seperti ini yang diberi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, MSSM Milo ini, dia membakar lagi semangat kita lah. Baik kita kata cukuplah, kita dah capai satu tahap kan. Betul. Kita tak nak lagi. Tetapi bila ada pengiktirafan, penghargaan ini, itu yang dikatakan hierarki Maslow tu, tahap kepuasan sendiri yang atas tu. Betul, setuju. So bila kita rasa puas, kita nak pergi lagi lah. Itu yang kita nak kata, kita memotivasikan kita lagi supaya kita berusaha ke tahap yang lebih tinggi. Kalau kata guru-guru tu jurulatih di peringkat sekolah tu, maknanya MSSM. Apabila dia mendapat pengiktirafan, kadang-kadang dia bukan fikir wang ringgit ataupun pengiktirafan ni, mungkin dia cakap ucapan terima kasih saja ataupun tahniah membakar semangat mereka. Dan ini yang kita nak kan. Apabila membakar semangat tu, dia akan meneruskan dengan apa? Dengan usaha yang lebih gigih lagi untuk mencapai satu kejayaan yang lain lah, yang di luar kotak. Yang itu yang kita lihat dari peringkat sekolah, dia mara ke peringkat daerah, ke peringkat negeri kebangsaan, jadi jurulatih atau menjadi atlet mewakili negeri pula peringkat MSSM. Dan apabila mereka tamat sekolah, mereka masih tak give up lagi. Mereka meneruskan di peringkat Institut Pengajian Tinggi, di peringkat universiti macam Cik Anip kan, masih main bola lagi untuk UiTM FC, betul. Dan apabila mereka habis universiti, mereka masih teruskan lagi. Dan life dia punya kehidupan dia tu, kalau kita lihat sangat panjang lah. Dan kalau kita lihat ramai atlet-atlet yang berjaya itu, mereka akan bersara pada umur mungkin 30-an, betul, 35. Sebab mereka tak puas. Tak puas untuk mencapai sesuatu kejayaan. Yang itu kita nak melahirkan atlet. Dan bagi saya, adanya anugerah ni adalah satu benda yang perlu supaya kita dapat memberi semangat kepada terutamanya warga pendidik dan atlet-atlet murid kita yang berada di sekolah. Betul. Syukur Adan pun bersara umur 42 tahun. Ya, betul. Semalam kan. Ya, betul. Okey, itu sedikitlah. Okey, yang terakhirnya Encik Isnin, mungkin rancangan hala tuju dan harapan untuk anugerah yang ingin dianjurkan ini selaras dengan objektifnya. Silakan. Majlis ini kita akan teruskan. Kalau kita lihat daripada tahun 1968, Kementerian KPM, MSSM Milo
dan ini adalah anugerah tahun 2019 disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang saya maklumkan tadi. Dan selepas ini apabila kita dah bersemuka, insya-Allah kita akan laksanakan di seperti biasa di majlis secara bersemuka, lebih meriah lah. Tetapi kena saksikanlah untuk esok punya siaran langsung. Walaupun secara virtual, tetapi konsep dia sangat menarik. Yang kita lihat kan, macam ala-ala bersemuka sebenarnya. Okey. So kena lihatlah bagi penonton-penonton yang di rumah tu, kita kena lihat esok di Facebook KPM dan Facebook Milo secara langsung. Walaupun kita dah buat rakaman awal, tetapi apabila kita melihat dari segi SOP, MKN, KPM dan sebagainya, kita perlu mengambil faktor-faktor keselamatan. Sebab itu kita buat secara ritual. So, yang keduanya, kalau kita lihat, sukan ini merupakan salah satu menyatu padukan kita punya bangsa, kaum kita kan, rakyat Malaysia. Selaras dengan yang Amat Muhammad Perdana Menteri kita isytiharkan keluarga Malaysia. Betul. Dan pentingnya sukan di peringkat Kementerian Pendidikan dan di Malaysia ini adalah salah satu agenda untuk menyatu padukan rakyat Malaysia melalui sukan, dan kita perlu laksanakan terutamanya di peringkat sekolah. Kalau lihat peranan BSKK melalui MSSM, kita banyak program daripada akar umbi, pembangunan. Kalau kita awal satu murid satu sukan, penggalakan. Kita menggalakkan mereka menyertai sukan, sekurang-kurangnya satu sukan dicuburi oleh murid di sekolah. Dan selepas itu ada pembangunan. Kita ada pusat latihan daerah dan sebagainya. Dan pembangunan itu perlu dilaksanakan secara sistematik, berstruktur, dan kita perlu mantapkan lagi supaya kita tidak ketandusan atlet-atlet di peringkat senior. Kalau kita lihat Lee Chong Wei, apabila Datuk Lee Chong Wei bersara, kita ada Lee Zijia. Dan Lee Zijia adalah atlet kemenjadan daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil juga. Daripada tu kan. Jadi bila kita lihat anak-anak murid kita di kaca televisyen kan, mereka besar menangi pingat di sukan si, pergi layak ke Olimpik. Bukan kata dia menitiskan air mata bila naik podium. Kita kat rumah pun menitis air mata sebab kita pernah menjaga ataupun memberi, bukanlah sumbangan, kita bukan coach dia, tapi kita melihat dia membesar daripada tingkatan 1 sehingga dia berjaya kan. Itu kita tak, bukan kita nakkan penghargaan dan sebagainya, tetapi kita rasa macam sebab kita bersama mereka daripada kecil, dan apabila mereka besar kita lihat itu uniknya menjadi guru ataupun jurulatih kan. Itulah jasa guru ni memang selamanya akan terus dihargai, dan sampai anak murid tu dah keluar pun tetap panggil cikgu juga kan. Tak kira lah mana pun. Okey, Cik Isnin, terima kasih banyak, tapi kita akan bersama-sama di luar sebentar saja lagi sebab alang-alang kita dah bawa Dori Milo nak bersama dengan kita tu. Kita nak raikanlah mereka yang berada di luar, dan kabarnya Hazrina, macam kita cakap tadi, kita dah lepaskan bersama dengan Farah yang keluar. Yang ada perkongsian yang ingin diteruskan di sana. Silakan Rina. Terima kasih Hanif. Saya tahu Hanif tu sebenarnya tak sabar-sabar nak bawa Cik Isnin untuk bersama kita di ruang lobi ini, nak perkena Milo sekali lagi. Baiklah, sementara menantikan Hanif dan juga Cik Isnin ke sini, nak tanya juga dengan Farah. Untuk tahun 2021 ini, boleh dikatakan tahun ini diakhiri dengan cukup baik, memori yang indah untuk Farah sendiri, menjadi Olimpian, dan pastinya ia akan meninggalkan satu kenangan yang cukup bermakna dalam kehidupan Farah. Tetapi untuk perjalanan yang kita nak mulakan untuk tahun 2022 ini, apa agaknya mungkin perancangan yang telah pun Farah atur ataupun letakkan bagi sama-sama menggemilangkan sukan gimnastik? Semestinya untuk bidang sukan keseluruhan, memang tahun depan adalah satu tahun yang sangat besar sebab kita ada SEA Games, Asian Games dan Commonwealth Games. So semestinya itu adalah satu preparasi yang telah dilakukan untuk menghadapi tahun depan. Okey, dan harapan Farah sendiri sebagai seorang atlet, apatah lagi bekas atlet murid di Sekolah Sukan Bukit Jalil ini, mungkin boleh kita berikanlah sedikit semangat kepada adik-adik atlet murid yang lain untuk sama-sama mengatur langkah mereka mencipta sejarah dalam dunia sukan negara. Pertama kali sememangnya sebagai seorang student dan juga atlet, memang satu kejayaan yang sukar
bukan senang, tetapi itu adalah salah satu step yang kita perlu lakukan untuk berjaya satu hari nanti. Semacam saya belajar dan training setiap hari, tetapi the reward tu sangat besar. So untuk murid-murid di luar sana, jangan putus asa, sentiasa berlatih dengan keras, belajar baik-baik dan kekalkan semangat dan impian yang paling besar sekali yang kamu boleh lakukan. Sebab kalau kamu boleh buat, kamu mesti berjaya. Ya, setuju sekali Farah. Yang penting kena ada disiplin diri. Betul. Dunia sukan dan juga dunia akademik ini seimbang perjalanannya. Contohi Farah sendiri yang ternyata memberikan satu motivasi yang cukup baik kepada atlet-atlet murid yang lain. Cik Alim, dah kena memang Milo tadi? Tak boleh berpisah. Tak boleh berpisah. Sukan dan juga akademik kena seimbang. Setuju. Sebab kita nak melahirkan thinking atlet. Ya, setuju Barulah kita sangat. akan boleh sampai ke satu tahap yang paling. Tapi kalau kita sentuh tentang harapan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri bersama dengan Milo MSSM ini, bagaimana sebenarnya nak melihat perjalanan yang lebih jauh lagi untuk melahir ramai lagi atlet-atlet murid bagi mewarnai dunia sukan negara? Okey, sesungguhnya dari segi kerjasama memang kita masih memerlukan, itulah harapan KPM sebenarnya, untuk terus mendapat sokongan dan juga penajaan daripada pihak Nestle ataupun pihak Milo dalam program-program pembangunan dan cemerlangan sukan di Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya kejohanan MSSM. Okey, yang mana kita dah tahu sejak 1968 lagi usaha ataupun kerjasama itu telah pun berlangsung sehingga sekarang. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan sekarang, dalam keadaan pandemik, bermulanya tahun 2020 sehinggalah sekarang, walaupun tiada sebarang aktiviti secara fizikal, kejohanan secara fizikal, tetapi pihak Nestle ataupun pihak Milo masih meneruskan ataupun terus memberi komitmen dalam penajaan program sebagaimana yang kita jalankan, iaitu pertandingan kemahiran sukan secara dalam talian. Walaupun secara dalam talian, tapi pihak Milo masih meneruskan usaha sama bagi membantu melahirkan atlet-atlet ke peringkat yang tertinggi. Dan melalui kemahiran yang kita buat itu, murid-murid melaksanakan ataupun rutin latihan mereka supaya menghasilkan satu video ataupun menghasilkan satu kemahiran yang terbaik untuk dipertandingkan. Okay, itu antara harapan, dan kita juga membuka pintu. KPM sentiasa membuka pintu selain daripada pihak Nestle ataupun pihak Milo, sekiranya ada pihak-pihak ataupun agensi luar yang sanggup ataupun sudi datang, kita sentiasa membuka pintu untuk kita adakan perbincangan bagi penajaan dalam membantu ataupun dalam kita memastikan program pembangunan sukan di Malaysia diperkuatkuasakan. Okey, jadi mungkin boleh sambung sikit lagi? Boleh, Cik Ali. Mungkin daripada BSKK ataupun bahagian sukan dan kurikulum, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan berbanyak terima kasih terutamanya kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia, Yang Berhormat Datuk Dr. Razidin, di atas sokongan padu beliau dalam menjayakan ataupun memberi dorongan bagi menjayakan anugerah sukan KPM MSSM Milo yang akan berlangsung besok, di mana beliau sendiri akan menyampaikan ucapan perasmian. Begitu juga pengurusan tertinggi KPM, pihak Majlis Sukan Negara yang telah membenarkan Farah N bersama kita sebagai tetamu undangan pada petang ini. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih kepada MSN dan juga semua Jabatan Pendidikan Negeri, ibu bapa, guru-guru dan seterusnya, anak murid yang menonton siaran kita pada petang ini. Terima kasih. Cik Alim, di atas Cik Alim buat saya rasa macam dihargai sangat ni. Dengan ucapan penutup tu. Tapi macam mana ni Cik Isnin dengan Hanif dah ambil Milo dah ni? Dia ambil kesempatan tu ambil Milo. Kami atlet olahraga memang cepat-cepat dia masuk. Apapun kami nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Isnin, kepada Farah N dan juga Cik Halim bersama kami hari ini berkongsi mengenai anugerah sukan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga MSSM Milo ini yang mana dapat menggilap bakat-bakat muda di peringkat sekolah lagi untuk mereka mencipta, mengorak langkah, mengatur strategi untuk menjadi atlet negara di peringkat kebangsaan maupun di antarabangsa. Ya, tapi kita jangan lupa tahu sebab mungkin antara figura-figura dengan followers yang ramai ni mungkin Farah N di sini. Tapi di kalangan murid-murid sekolah, Cik Isnin dengan Cik Alim,
Abang Milo ni yang paling popular tau. Sangat Mereka memang dikejar sampai ke mana-mana sekalipun. Man behind the scene. Sampai dia cakap, bang nak Milo tak boleh dah habis. Dek. Buat balik bang. Kita minta. Terima kasih banyak-banyak ya abang-abang kita. Terima kasih abang-abang Wira kita ni. Mereka Wira ni tak menjaga bintang kawasan ni. Langat katanya. InsyaAllah. Cik Anik, insyaAllah. Ya. Kalau dah boleh bersemuka nanti, 2022, kita akan turun bersama van ni. Kita bawa lagi. Sekolah pula kita. Okey, saya nak ikut. Okey, terima kasih semuanya. Terima kasih kerana terus menjadikan acara kita pada petang ini sangat bermakna. Mungkin Sangat satu perkongsian yang sangat hebat kepada mereka yang menonton dan terus menonton kami di Didik TV KPM. Jangan lupa esok adalah harinya, Hari Anugerah Sukan KPM, MSSM dan Milo 2019. Saya Nik Miswan dan juga Hazrina Kasim, jumpa lagi. Sukan untuk semua, sukan untuk kecemerlangan. Bye. jemput minum. Jom kita ambil Milo. Jom, akhirnya. Didik TV KPM